Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insyaAllah kita meneruskan lagi perbincangan kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dan kita masuk pada kali ini bab salatil Jumu'ah, sebagaimana diminta oleh sebahagian daripada penonton. Okey. Bab salatil Jumu'ah. Salatul Jumu'ah rak'atani tuaddayani fil yaumil ma'ruf fi waqti dhuhri. Salat Jumaat ialah 2 rakaat dikerjakan pada hari yang telah dikenali, iaitu hari Jumaat, dan dikerjakan pada waktu zuhur. Dinamakan hari tersebut dengan hari Jumaat kerana lijtima'in nas fihi lis-salah, kerana manusia berkumpul padanya untuk salat. Ada pandangan mengatakan sebabnya ialah kerana Adam dan Hawa berkumpul dan bertemu pada hari Jumaat. Ada pandangan mengatakan kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan padanya, iaitu pada hari tersebut, penciptaan Adam. Pada zaman jahiliyah tusamma fil jahiliyah yaumul arubah. Pada zaman jahiliyah hari Jumaat dinamakan sebagai yaumul arubah. Malaikat di syurga menamakan hari Jumaat dengan yaumul mazid, hari penambahan. Wa huwa sayyidul ayyam wa afdhalu ayyamin usbu' bal 'inda al-imam Ahmad afdalu min yaumi Arafah. Dan hari Jumaat merupakan ketua segala hari-hari dan merupakan hari yang paling afdal dalam seminggu. Malah di sisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, hari Jumaat lebih afdal daripada hari Arafah. Wal mu'tamadu annaha salatu mustaqillatun wa laysat adh-dhuhran maqsurah. Yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i, salat Jumaat merupakan salat yang mustaqillah, yang berasingan. Dia bukan salat zuhur yang telah diqasar jadi 2. Asal 4 kemudian diqasar jadi 2. Asalnya apa? Asalnya 4, asalnya zuhur? Tak, bukan. Yang muktamad Jumaat ialah satu solat yang berlainan dengan zuhur, salatul mustaqillah, yang berasingan dengan zuhur. Oleh demikian, walihada salatul zuhri la tughni ma imkan al-jum'ah idza lam yadhiq al-waqt. Oleh sebab itulah solat zuhur tidak boleh cover tempat Jumaat. Jadi contoh macam saya wajib Jumaat, saya sembahyang Zuhur tak boleh cover tempat Jumaat. Walaupun saya sembahyang Zuhur, kena pergi pula sembahyang Jumaat tu, sebab Zuhur tu tidak sah, tidak memadai untuk cover tempat Jumaat. Sebab apa? Zuhur lain, Jumaat lah lain. Itu pun kalau lam yadhiqil waqt, kalau waktu tu apa? Luas lah. Kalau waktu tak luas, tinggal seminit 2 lagi nak keluar waktu Zuhur, yang menyebabkan tak sempat untuk didirikan khutbah dan juga Jumaat di dalam waktu tersebut, maka imam akan bertakbir dengan salat zuhur 4 rakaat. Fahimtum? Naam. Walihada salatul zuhri la tughni ma imkan al-jumu'ah idza lam yadhiq al-waqt. Fadilatuha, kelebihan salat Jumaat, hiya afdalul salawat al-mafruḍah, sebaik-baik salat yang difardukan. Wa jama'atuha afdalul jama'at, jemaah dalam Jumaat ialah jemaah yang paling afdal. Wa hiya min khususiyati hadhihi ummah, ini merupakan khususiat, keistimewaan umat ini, salat Jumaat ni. Maknanya umat-umat sebelum ni tidak ada salat Jumaat. Wa fil hadithi as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kaba'ir. Dalam sebuah hadis disebut, hadis Muslim, sembahyang yang 5, sembahyang fardu itulah, wal jumu'ah ila al jumu'ah, Jumaat ke Jumaat yang akan datang, wa Ramadan ila Ramadan,
Ramadan kepada Ramadan yang akan datang, mukaffiratun, itu semua itu mengampunkan dosa yang berlaku di antaranya. Jadi Ramadan ini dengan Ramadan akan datang, tengah tu kita ada lakukan dosa. Okey, Ramadan tu yang kita sekarang berada padanya mengampunkan dosa kecil yang berada sepanjang selepas Ramadan ni untuk bertemu Ramadan akan datang. Boleh tak? Maknanya apa? Antara Jumaat dengan Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara begitu juga sembahyang yang 5, itu semua itu sebagai pengampun kepada dosa-dosa kecil selagi mana dijauhi dosa-dosa besar. Adapun dosa besar nak diampunkan mesti dengan taubatlah. Wa man ghassala yawmal jumu'ati wa ightasala wa bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin 'amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal dan juga Tirmizi dan selain daripada mereka, barang siapa yang memandikan pada hari Jumaat dan juga mandi. Jadi kat sini kalau tengok dalam syarah hadis, ghassal, ada sebahagian sebut ghassal ni maknanya basuh kepala, waqtasal basuh seluruh badan. Ada sebahagian ulama sebut ghassal maknanya apa? Maknanya mereka memandikan orang. Dengan makna apa? Dengan makna suami menyetubuhi isteri sehingga mewajibkan isteri itu mandi. Jadi itu ghassal. Suami mewajibkan isteri mandi dengan cara lagu mana? Suami menjimuk isteri. Waqtasal dan suami itu mandi sendirilah. Boleh. Ada kata ghassal waqtasal itu benda sama tapi diulang kerana taukid. Yani syuruh ataupun syarah hadis yang pelbagai yang boleh kita lihat dalam syarah-syarah hadis. Jadi man ghassal yaumal jumu'ati waqtasal, barang siapa yang memandikan orang lain pada hari Jumaat dan juga dia mandi, wa bakkar wa batakar. Wa bakkar maknanya dia datang awal ke masjid, wa batakar dia sempat mendengar awal khutbah, wa masya wa lam yarka, berjalan kaki ke masjid dan tidak menunggang, wa dana minal imam, bila masuk masjid dia dekat dengan imam, sah pertama sah kedua, fastama'a wa lam yalghu, dia fokus mendengar tidak buat perkara yang lara. Apa ganjaran dia? Kana lahu bi kulli khutwatin, maka baginya bagi setiap khutwah, setiap langkahan kaki itu, amalu sanatin, mendapat pahala beramal setahun. Apa dia? Amalan apa? Amalan puasa dan juga qiyam selama setahun. Jadi banyaklah besar pahala dia. Sanatu fardiyatiha, tahun difardukan Jumaat. Furidat bi Makkah lailatul Isra'i wal Mi'raj wa awwalu man sallaha As'adu ibnu Zurarah radhiyallahu anhu ma'a Mus'ab ibn Umair nahiyatu Quba bil Madinah al-Munawwarah. Jadi difardukan sembahyang Jumaat di Makkah pada malam Lailatul Isra' wal Mi'raj. Dan orang yang pertama sembahyang Jumaat ialah As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu bersama dengan Mus'ab ibn Umair pada satu tempat di Quba di Madinah al-Munawwarah. Walam yusalliha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah li'adami tamakkunihi minha likaunil muslimina mustakhfin. Nabi bukanlah orang yang pertama sembahyang Jumaat di Mekah. Kerana apa? Kerana tak boleh sembahyang atas alasan orang Islam ketika itu masih lemah dan masih beribadat di rumah masing-masing lah, tak berani untuk zahirkan di hadapan puak-puak kafir musyrikin. Begitu. Syurutu wujubil Jum'ah sab'ah, kita berpindah kepada syarat-syarat wajib Jumaat. Dengan makna tak cukup 7 syarat ni maka seseorang tu tak wajib Jumaat. Bila tak wajib Jumaat tidak semestinya tidak sah. Ada kali tak wajib Jumaat tapi dia buat sah Jumaat tu dan gugur kefarduan zuhur, tak perlu ulang zuhur dah. Kita akan terang insya-Allah. Jadi syarat wajib Jumaat ada 7. Yang pertama al-islamu, Islam. Fala tajibu 'alal kafir al-asli wa tajibu 'alal murtaddi fayaqdiha zuhran idza raja'a ila al-islam. Syarat wajib yang pertama ialah Islam. Maka orang kafir asli mana sejak lahir kafir, tidak wajib sembahyang Jumaat. Adapun kafir murtad, asal dia Islam lepas tu dia murtad, dia kafir lah tapi disebabkan murtad.
kafir begitu wajib sembahyang Jumaat. Wajib sembahyang Jumaat. Bila wajib sembahyang Jumaat sedangkan dia tidak buat ketika mana sedang murtad, sebab kalau dia buat pun tidak sah. Tak. Maka nanti kalau dia kembali kepada Islam, dia kena qada balik sembahyang tersebut. Qada dengan cara apa? Qada dengan cara sembahyang zuhur. Jadi kalau setahun dia murtad, tengok berapa kali Jumaat dia tinggal, dia kena qada Jumaat itu dengan zuhur. Kemudian kita kena faham wajib sembahyang Jumaat ke atas murtad. Dengan makna apa? Dengan makna wajib si murtad tersebut buat segala perkara yang menjadikan sembahyang Jumaat dia sah. Macam mana nak jadikan sembahyang Jumaat itu sah? Dengan cara si murtad tu masuk Islam kemudian sembahyang. Bukan maksud wajib sembahyang Jumaat ke atas murtad, maknanya ketika dia sedang murtad tu dia sembahyang, tak sah. Kalau sedang murtad sembahyang. Faham tak? Okey, yang kedua al-bulugh, baligh. Maka orang fala tajibu 'ala as-sabi yatasihhu minhu idza kana mumayyizan. Tidak wajib sembahyang Jumaat ke atas budak kecil yang belum balik. Tak. 12 13 yang belum balik tak wajib Jumaat. Cuma kalau buat juga sah dengan syarat kalau dia tu mumayyiz. Apa mumayyiz? Ya, budak lelaki tu dah sampai satu peringkat umur yang boleh bezakan antara buah tamar dan juga batu. Boleh makan sendiri, minum sendiri, boleh pergi tandas sendiri, basuh berak sendiri, basuh kencing sendiri, itu mumayyiz. Yang ketiga al-aqlu, kalau tidak mumayyiz tidak sah lah. Macam anak saya Ramadan tu sembahyang Jumaat, sembahyang alhamdulillah pun tak sah. Sebab tidak mumayyiz. Jadi tak wajib dan tidak sah. Yang ketiga al-aqlu, fala tajibu 'alal majnun wala tasihhu minhu. Yang ketiga ialah berakal. Maka tak wajib sembahyang Jumaat ke atas orang gila. Dan kalau orang gila tu sembahyang juga, memang dia gila sungguh lah. Dan tidak sah sembahyang dia. Lepas tu ada orang berakal tak sembahyang tu, boleh jadi waktu tak sembahyang tu dia gila sekejap. Boleh jadilah. Faham tu? Naam. Nombor 4 al-hurriyah, fala tajibu 'alal 'abdi wala muba'adan aw mukataban wa tasihhu minhum. Yang keempat mesti merdeka. Merdeka ni bukan merdeka daripada penjajah tau. Merdeka ni maknanya apa? Bebas. Merdeka lah, bukan hamba. Tak. Maka tak wajib Jumaat ke atas hamba. Sama ada hamba tu hamba yang pure 100% hamba, al-qin, ataupun hamba muba'ad. Mana separuh dia hamba, separuh lagi dia merdeka. Sehari hamba, sehari merdeka. Sehari hamba, sehari merdeka. Itu pun tak wajib. Au mukataban, hamba mukatab. Saya ada seorang hamba, saya beritahu dia, Ali, kalau kamu cari duit kepada aku, bagi kepada aku akhir bulan 10,000, akhir bulan depan 10,000, kamu bebas. Ketika itu telah berlaku akad mukatabah. Kalau dia cari sungguh duit tu 10,000, maka dia akan bebas. Itu hamba mukatab. Juga tidak wajib ke atasnya sembahyang Jumaat. Wa tasihhu minhum. Tapi kalau puak-puak ni, hamba di sembahyang Jumaat sah tak? Sah. Yang kelima az-zukurah, lelaki. Fala tajibu 'alal mar'ati wala 'alal khuntha. Tidak wajib Jumaat ke atas perempuan, juga tidak wajib ke atas khuntha. Wa tasihhu minhuma. Tapi sah. Jadi kalau kita musafir, kita singgah sembahyang Jumaat, mak kita pun sembahyang Jumaat, kakak kita pun sembahyang Jumaat, cuma mereka sah dan telah menggugurkan fardu zuhur. Tak perlu ulanglah zuhur tu. Faham tak? Nah. Tapi wajib mereka sembahyang Jumaat tak? Mereka duduk dalam kereta pun tak ada masalah. Lepas habis orang sembahyang baru sembahyang zuhur, boleh, tidak ada masalah. Yang keenam as-sihhah, sihat tubuh badan. Fala tajibu 'alal marid alladhi yashqu 'alaihi al-hudur. Maka tidak wajib sembahyang Jumaat ke atas mereka yang sakit, yang susah untuk hadir Jumaat. Kama syaqqatil mashi fil matar. Kesusahan tu pula bukan kesusahan yang sedikit, malah kesusahan tu seperti kesusahan berjalan di bawah hujan. Fa idza hadara ba'da az-zawal fala yajuzu lahu al-insiraf. Semuanya orang yang sakit ni, kalau dia datang juga ke masjid, dia sakit, demam panas dan sebagainya, sepatutnya dia boleh tak datang, tapi dia tahammul rasa sakit tu dan dia datang. Kalau dia datang tu selepas daripada masuknya Jumaat, iaitu selepas zawal tergelincir matahari, maka dia tak boleh balik. Dia kena dengar khutbah, kena sembahyang sampai habis. Tu illa idza syaqqa alaihi al-intizar masyaqqatan shadidatan la tuhtamal. Melainkan kalau sakit itu makin sakit, yang dia memang tak boleh tunggu dah kat masjid tu.
Kalau tunggu juga menyebabkan kesusahan yang melampau-lampau, yang tidak ditanggung oleh adat kebiasaan manusia, tak, maka ketika itu dia dibenarkan juga untuk pulang ke rumah. Yang ketujuh, al-iqamah. Al-iqamah ni makna bermukim. Fala tajibu 'alal musafir. Orang yang musafir tak wajib Jumaat. Faham tak? Contohlah, saya balik saya duduk di Balok, Kuantan. Saya balik ke Jengka. Rumah ayah saya di Jengka. Saya balik tu hari Khamis. Okey. Maka keesokan harinya, hari Jumaat, saya tak wajib pergi Jumaat. Saya boleh sembahyang Zuhur di rumah. Sebab apa? Saya musafir. Tapi dengan syarat lah, saya duduk di Jengka ni 3 hari sahaja. Kalau saya niat nak duduk 4 hari, 5 hari, 6 hari, maka ketika itu saya mukim. Bila saya mukim, wajib saya Jumaat. Watajibu 'alal mustawtini min babil aula. Bila kita sebut syarat wajib Jumaat ialah al-iqamah, orang yang bermukim, maka orang yang mustautin mentelah lagi wajib. Tak. Jadi siapa yang tak wajib? Musafir je lah. Orang yang bermukim, orang yang mustautin wajib Jumaat. Apa dia mukim, ustaz? Apa dia mustautin? Apa dia musafir? Okey, dhabitul muqim, Syekh sebut kat sini, huwa alladhi nawal iqamata fi baladin arba'ata ayyamin fa akthar ghayra yawmai ad-dukhuli wal khuruji wa fi niyyatihi ar-ruju'u li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Orang yang bermukim ialah orang yang berniat untuk menetap di satu-satu tempat 4 hari dan ke atas. Kita nak bagi ziarah nenek kita. Nenek kita duduk di Selangor. Kita niat nak duduk seminggu situ. Kita dipanggil mukim, bukan musafir. On the way nak pergi tu musafir lah. Kita gerak daripada Pahang, dalam perjalanan tu musafir. Bila sampai sahaja di tempat kita tu, di kawasan suatu Selayang baru tu, di Selangor, kita dah ubah status daripada musafir kepada mukim. Sebab apa? Kita nak duduk lebih daripada 3 hari, maknanya 4 hari dan ke atas. Kita nama apa? Mukim. Wajib kita Jumaat. Wajib kita Jumaat. Okey. Huwa alladhi nawal iqamata fi baladin arba'ata ayyam fa akthar ghaira. Tak termasuk hari pergi balik lah. Hari pergi balik tak termasuk. Faham tak? Nah. Jadi mereka, orang yang bermukim ialah orang yang berniat untuk duduk satu tempat 4 hari dan ke atas. Tidak termasuk hari pergi dan balik. Contoh 3 hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dia duduk sana. Ahad dia gerak balik ke sini. Itu kita panggil mukim. Sebab apa? Duduk 4 hari. Tapi kalau dia gerak hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis duduk sana. Jumaat, macam suka je aku sebut ni semula. Dia bergerak hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis dia duduk sana. Jumaat dia balik semula ke tempat dia. Itu musafir. Itu musafir. Sebab apa? Dia hanya duduk di sana 3 hari. Ni start Isnin dengan Jumaat, itu tak kira. Sebab apa? Dia pergi. Hari dia pergi dan hari dia balik. Boleh? Yang tak kira tu apa? Yang tak silap saya ada dalam kitab lain, kitab Munisul Jalis. Hari pergi hari balik tu maksudnya apa? Hari pergi dan hari balik, apa maksudnya? Maknanya kalau kita gerak pagi, gerak siang, maka siang tu tak dikira. Kita gerak pukul 8 pagi, sampai sana pukul 12 tengah hari. Daripada 12 sampai ke maghrib tak dikira. Start kira 3 hari 3 malam di sana, start daripada maghrib tu. Gitu. Boleh? Sampailah maghrib hari ketiga. Kalau kita gerak malam daripada tempat kita, gerak malam pukul 9 malam, sampai sana pukul 1 pagi contoh. Maka daripada 1 pagi sampai ke subuh tu, dia tu tak kira. Tapi start je siang, bermulanya siang dah bermula kira balik dah. Maknanya habis 3 hari tu dengan apa? Dengan jumpa siang hari ketiga. Gitu. Faham tak? Nah. Jadi contoh saya ulang balik. Saya daripada Balok bergerak pukul 8 pagi. Sampai di Selangor pukul 12 tengah hari. Maka daripada pukul 12 tengah hari sampai ke maghrib, yang tu tak dikira tu. Tak dikira di bawah 3 hari, tak dikira. Bila start 3 hari tu, start daripada maghrib. Sampailah maghrib hari ke seterusnya, hari ke seterusnya, hari ke seterusnya.
Habis 3 hari situ. Lepas tu saya gerak pagi. Hari ke berapa? 1, 2, 3, 4 hari ke semula. Hari ni hari Senin. Saya gerak pukul apa? Pukul 8 sampai pukul 12. 12 sampai pukul sampai maghrib tak dikira lah. Setiap daripada maghrib tu dikira. Maghrib hari apa? Maghrib hari Senin. Maghrib hari Senin. Maghrib hari Selasa sehari. Maghrib hari Rabu sehari, 2 hari. Maghrib hari Khamis 3 hari. Tu. Sampai ke maghrib hari Khamis 3 hari. Boleh? Tu. Selesai kat situ. Kemudian hari Jumaat tu, hari Jumaat, dia pening dia buat contoh je. Tak apa, tak payah buat contoh yang penting faham okey. Fi niyatihi ar-ruju' li watanihi walau ba'da zamanin tawil. Dalam hatinya ada niat untuk kembali ke tempat dia walaupun selepas satu tempoh yang lama. Contohlah ada pelajar kita di Mesir tak berazam nak belajar 10 tahun 20 tahun, tapi memang duduk sungguh 20 tahun. Mereka duduk 20 tahun tu nak mengaji dengan masyayikh. Ada niat nak balik Malaysia, ada. Itu kita panggil mukim. Walaupun duduk satu tempat tu 20 tahun. Sebab apa? Ada niat nak kembali ke tempat asal. Faham tak? Melainkan kalau memang dia niat nak bermustautin di sana, dia kahwin dengan orang sana ke, dia niat nak mustautin sana. Jangan-jarang je balik Malaysia tengok mak ayah. Tak. Baki waktu, baki harinya menetap di sana, itu mustautin lah. Dhabitul mustautin, dhabit bagi mustautin pula ialah huwa alladhi la yadh'an ay la yusafiru sayfan wala shita'an illa lihajah fatajibul jumu'atu 'ala al-muqim wal mustautin. Mustautin pula ialah mereka yang tidak musafir sama ada musim panas ataupun musim sejuk melainkan ada hajat. Ini biasa mak ayah kita yang dah berumur sikit. Tak, dia memang kerja di situ, dia beli rumah di situ, memang nak mati di situ. Jadi dia tak akan musafir dah. Duduk di Jengka, dia tak nak ke Kelantan ke mana, tak mahu duduk di Jengka, mati di Jengka. Cuma jarang-jarang lah kalau dia nak tengok anak dia pergi ziarah ke Melaka ataupun ke Selangor ke mana, atau pada sepupu dia kahwin, dia pergilah ke Johor pula sekejap, lepas tu dia balik semula ke rumah dia. Tak, itu kita panggil mustautin. Faham betul? Nah, maka wajib Jumaat ke atas orang yang bermukim, juga ke atas orang yang bermustautin. Jumaat balik tu sudah dikira tidak bermukim dengan ustaz. Jumaat mana ni? Jumaat balik tu sudah tidak dikira bermukim. Ikut dhabit tadilah, ikut dhabit tadi. Mukim ialah orang yang menetap satu tempat 4 hari dan ke atas. 4 hari dan ke atas tidak termasuk hari pergi dan hari balik. Apa hari pergi? Hari waktu kita nak musafir je lah, makan masa 2, 3, 4 jam nak ke satu tempat. Dan siang tu semua tak dikira. Macam saya terang tadi, saya gerak pukul 8 pagi sampai pukul 12. Tak. Adakah bila sampai di Selayang Baru tu, di Selangor tu pukul 12, adakah start daripada pukul 12 1 minit, 12 2 minit, 12 3 minit telah dikira 3 hari ataupun telah dikira 4 hari? Kalau 3 hari maka kekal musafir, maka kalau 4 hari dah jadi mukim. Tak. Mana kena habiskan siang tu. Siang tu tidak dikira, cancel. Start daripada maghrib. Begitu kalau kita keluar malam. Tak. Malam tu tidak dikira. Nak start dikira saat pertama, saat kedua kita duduk di tempat tu, kita berada di tempat tu ialah start daripada subuh. Subuh tu baru kita kira. Kalau kita duduk 3 hari daripada subuh, mana subuh hari esok, hari lusa, hari tulat, itu 3 hari lah. Boleh. Lepas tu hari berikutnya tu, selepas tulat tu kita balik, maka 3 hari je musafir. Tapi kalau kita masuk pula subuh hari keempat, tak, subuh hari kelima tu baru kita nak pulang ke tempat kita, maka kita dah namakan bermukim masjid Jumaat.
Okey, begitu. Wa tajibul jumu'atu 'ala man sami'a al-adhana min tarafil qaryati aw al-baldati mimma yalil balad alladhi tuqamu fihi al-jumu'atu ma'a sukunir rihi was-sawt. Disebut kat sini wajib. Allah hilang dah. Mana? Mana tak tahu ni. Sekejap. Pakai tablet ni enggak tersentuh sikit lagi selalu. Okey. Barakallahu fiik. Sebentar. Mana pula awang lagi ni? Sebentar. Solat dia, solat jamaah. Sepatutnya. Sebentar. Ayuh. Come on. Ayuh. Mana hilang dah? Ada ni. Wajib Jumaat ke atas mereka yang mendengar azan daripada seorang muazzin yang bersuara kuat yang berada di mustawin. Mustawin ni maknanya apa? Tempat yang gata lah, bukan duduk di tempat tinggi. Jadi wajib Jumaat ke atas mereka yang mendengar azan daripada seorang muazzin yang suaranya kuat, yang mana muazzin tu berada di tempat sederhana, tempat yang rata, bukan tempat tinggi. Okey, wajib Jumaat ke atas mereka yang mendengar azan min tarafil qaryah, daripada hujung kampung. Benda mudah je. Contohlah kita sebut ni satu kampung. Boleh ni satu kampung. Sini ada masjid buat Jumaat. Tak, kawan tu duduk ujung ni. Wajib tak ada Jumaat? Kita sebut wajib kalau dia dengar azan. Boleh. Dia dengar azan daripada siapa? Daripada seorang muazzin yang azan tanpa mic, tanpa mukabirus saut. Yang penting muazzin tu suara kuat dan dia duduk di mustawin. Manakala dia duduk di mustawin, tempat rata, tak dengar. Tapi kalau dia naik tempat tinggi, orang di ujung ni dengar, maka orang ni tak wajib ikut pergi. Sebab tiba nak wajib tu mesti muazzin yang suara kuat dan dia ada di tempat yang mustawin, yang rata lah, bukan tempat tinggi. Azan sini tanpa mukabirus saut, orang hujung ni dengar, wajib dia pergi. Begitu juga kalau kampung dengan kampung, negeri dengan negeri, nak bandar dengan bandar. Satu bandar ni dilaksanakan Jumaat. Jadi bila dilaksanakan Jumaat adalah azan tu. Bila azan didengari oleh bandar B, bandar C, maka bandar orang yang duduk di bandar B, bandar C juga wajib pergi ke bandar A untuk solat. Sebab apa? Dia dengar azan Jumaat daripada seorang muazzin yang suara kuat, yang orang tu pula muazzin tu azan di tempat yang mustawin, yang rata. Dalam masa yang sama pula tidak ada ribut, tidak ada kacau pada sudut suara dan juga pada sudut rih, iaitu angin. Dengan mana kalau hari itu kampung A azan, bandar A azan, biasa bandar B dengar, tapi hari itu tak dengar. Kes apa? Kesnya
sebab ada puting beliung dan sebagainya ataupun hujan, maka kita sebut kekal wajib bagi kampung B ni untuk pergi ke kampung A semayang. Sebab apa? Sebab mereka tak dengar disebabkan ada kekacauan. Kalau tidak ada kekacauan, mereka dengar. Kita ambil iktibar dengan waktu yang tidak ada sebarang gangguan dan kekacauan. Maka wajib juga orang ni kampung B untuk hadir. Tapi kalau tak dengar sungguh, tak wajib. Faham tak? Nah. Ini bergambaran kalau ni gambar yang dibuat ni, kalau kampung, kalau bandar B, bandar C tu tempat yang tak boleh buat Jumaat. Contoh tak cukup syarat. Tempat tu ada 20 orang, 30 orang. Bandar besar tapi ada 20 orang. Bandar C ada 15 orang. Jadi ramai tu mana cukup buat Jumaat. Dia kena ada 40 orang yang mustautin, boleh tidak? Faham tak? Maka puak-puak yang duduk keliling-keliling ni ataupun duduk hujung kampung ni, kalau dengar azan di tempat yang cukup syarat untuk buat Jumaat, yang cukup 40 dan sebagainya, maka mereka kena pergi. Tu. Contoh yang lebih jelas, kalau dalam satu tempat dibuat Jumaat, keliling tu tak dibuat Jumaat. Sebab apa? Di luar sur, di luar umran, iaitu padang pasir. Tapi orang di padang pasir tu ada yang dekat dengan umran tu, dengan bangunan-bangunan tempat Jumaat tu. Maka kalau mereka dengar, mereka kena datang juga untuk sembahyang Jumaat. Wajib. Kalau taklah. Kalau tak dengar, tak wajib. Faham tak? Aqsamun nas fi huduril Jumaah. Bahagian-bahagian manusia pada sudut hadir Jumaat ada 6. Ada 6. Yang pertama, man tajibu alaihi wa tasihhu minhu wa tanaqidu bih. Yang pertama, orang yang wajib Jumaat, tak sah Jumaat, dalam masa yang sama dikira dengan dia Jumaat. Dikira dengan dia Jumaat. Siapa dia tu? Mustautin yang cukup syarat wajib Jumaat. Dia mustautin dalam masa sama dia cukup syarat wajib Jumaat, iaitu dia itu Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki dan sihat. Orang tu orang yang sah kalau sembahyang Jumaat. Wajib dia sembahyang Jumaat dan juga dikira dengan dia Jumaat. Golongan kedua, man tajibu alaihi wa tasihhu minhu wa la tanaqidu bih. Al-muqimu ma'a tawaffuri baqiyati syurutil wujub. Ini golongan kedua. Wajib Jumaat, sah Jumaat kalau buat, tapi tidak dikira dengan dia Jumaat. Nanti kita akan terang. Nak sah Jumaat mesti 40 orang. 40 orang tu daripada golongan mana? Golongan yang mustautin, yang cukup syarat wajib Jumaat. Tu boleh. Golongan yang mustautin, golongan yang mustautin. Kalau mukim, tak sah. Mana 40 orang tu semua mukim, tak sah. Tapi 38 orang, 2 orang mukim, 40 orang, 2 orang mukim, 38 lagi mustautin, tak sah juga. Mesti 40 sekurang-kurangnya orang yang mustautin. Jadi golongan kedua ialah golongan yang wajib Jumaat, sah Jumaat tapi tidak dikira dengan dia Jumaat, iaitu orang yang mustautin, yang cukup syarat wajib. Bila cukup syarat wajib, maka wajib di Jumaat. Dan sah dia sembahyang Jumaat tapi tidak dikira dengan dia Jumaat. Yang ketiga, man tajibu alaihi wa la tasihhu minhu wa la tanaqidu bih. Wajib Jumaat, tapi kalau buat tidak sah dan juga tidak dikira dengan dia, iaitu murtad. Murtad. Yang nombor 4, man la yajibu alaihi wa tasihhu minhu wa tanaqidu bih. Golongan yang tidak wajib Jumaat, tapi kalau buat sah Jumaat dia, malah dikira dengan dia Jumaat, iaitu al-maridul mustautinu wa mithluhu kullu man bihi udhrun min a'dzaril Jumaah. Orang yang sakit yang mustautin, bila dia sakit dia tak wajib Jumaat, tapi disebabkan dia tu mustautin dan pergi juga Jumaat, dia tahamu rasa sakit tu, maka kita sebut sah Jumaat dia dan dikira dengan dia Jumaat. Maknanya kalau ada 40 tu termasuk dia sah Jumaat tersebut. Yang kelima, man la tajibu alaihi wa tasihhu minhu wa la tanaqidu bih. Golongan yang kelima ialah golongan yang wajib Jumaat. Golongan yang tidak wajib Jumaat tapi sah kalau dia buat Jumaat, cumanya tidak dikira dengan dia Jumaat, iaitu al-musafir wal-abdu was-sabiyyu al-mumayyiz wal-mar'ah. Orang musafir, hamba, budak kecil yang mumayyiz dan juga perempuan. Kumpulan ini tidak wajib Jumaat, tapi kalau buat sah Jumaat dia. Gugur zuhur dia. Wala tanaqidu bih, cuma tidak dikira dengan mereka Jumaat. Golongan yang terakhir yang keenam, man la tajibu wa la tasihhu minhu wa la tanaqidu bih.
tidak wajib ke atas dia semayang Jumaat. Kalau semayang pun tidak sah dan juga tidak dikira dengan dia, iaitu orang kafir asli dan juga gila. Boleh orang gila ataupun kafir asli. Wajib Jumaat tak? Semayang sah tak? Tidak sah. Dikira tak? Tidak berlaku. La wala. Kemudian kita sebut masailu fima taqaddam, masalah-masalah berdasarkan apa yang telah lalu. Ada 4. Yang pertama, law hadara jami'u man la talzamuhumul jum'atu ba'da az-zawal fayajuzu lahumul insirafu ma lam yuhrimu bis-salah illa al-marida fala yajuzu illa idza zadat al-mashaqqatu bihaitsu la tuhtamal. Kalau hadir semua orang yang tidak wajib Jumaat selepas daripada Zuhur, mana selepas masuk Zuhur, selepas masuk Jumaat, mereka hadir ke masjid. Siapa dia? Orang yang tak wajib Jumaat, budak kecil, hamba, perempuan, khunsa. Tak. Kumpulan musafir. Tak. Kita sebut mereka ni walaupun datang selepas masuk waktu Jumaat, mereka boleh insiraf. Mereka boleh insiraf, iaitu mereka boleh balik ke rumah masing-masing selagi mana belum ihram Jumaat, selagi mana belum angkat takbir untuk solat Jumaat. Kalau dah angkat takbir, budak kecil, Allahu Akbar, angkat takbir dah untuk solat Jumaat, tak boleh lah insiraf. Begitu kat perempuan dan yang musafir dan sebagainya. Faham tak? Naam. Illa al-maridah, melainkan orang sakit. Orang sakit dia mari selepas masuk waktu, tak dia mari ke masjid tu. Okey, dia tak boleh insiraf, tak boleh berpaling, tak boleh balik ke rumah. Walaupun dia tu belum angkat takbir untuk sembahyang, walaupun ketika khutbah dia tak boleh balik rumah. Melainkan apa? Melainkan kalau sakit dia tu bertambah sakit yang menyebabkan masyaqqah la tuhtamal. Masyaqqah yang melampau-lampau dia boleh baliklah. Jadi kesimpulan dia, orang yang tak wajib Jumaat ni kalau pergi juga Jumaat dan dia pergi tu pula selepas masuknya waktu Jumaat, selepas zawal, dia sebut semua sekali boleh balik ke rumah masing-masing selagi mana belum angkat takbiratul ihram untuk solat Jumaat. Melainkan satu golongan, iaitu orang sakit. Orang sakit ni kamu dah angkat takbiratul ihram untuk solat Jumaat ke ataupun belum, tak boleh berpaling, kena kekal stay di masjid sembahyang sampai habis. Melainkan kalau stay di masjid tu menyebabkan masyaqqah yang melampau-lampau, makin sakit syirik dan sebagainya, tak, kita sebut bolehlah balik. Syirik di rumah, tak syirik di masjid. Nombor 2, tundabul jama'atu fi salati adh-dhuhri lil ma'dzurina 'anil jumu'ah wa yukhfunaha in khafiya unzuruhum. Disunatkan sembahyang jemaah zuhur bagi mereka yang diuzurkan untuk tidak datang Jumaat. Ada satu kelompok manusia namanya musafirun, orang yang musafir. Mereka ni kita sebut apa? Tak wajib Jumaat. Ataupun satu kelompok manusia di hospital sakit, mereka ni tak wajib Jumaat. Okey, walaupun tak wajib Jumaat, sunat bagi mereka sembahyang berjemaah solat zuhur. Tu. Lepas tu jemaah tu nak zahirkan ataupun nak nyusuk ni maknanya apa? Sembahyang senyap-senyap, berjemaah senyap-senyap. Tengok, kalau uzur tu uzur yang zahir yang jelas, seperti sakit kan, orang tahu sakit terlantar apa semua tu di hospital, makruf lah, maka dia sembahyang berjemaah dalam keadaan dilihat oleh orang ramai sekalipun tidak ada sebarang masalah. Tapi kalau keuzuran tu uzur yang khafi, tak tahu uzur apa, orang tengok macam tak ada uzur buat ni, lepas tu sebab apa tak sembahyang Jumaat, maka ketika itu sembahyang berjemaah zuhur, cuma sembahyang dalam keadaan sorok sikit lah, jangan bagi orang nampak, takut orang salah faham, takut orang fitnah dan sebagainya. Tu. Jadi kalau tengok kat sini, kita dituntut untuk tutup pintu fitnah, bukan buka pintu fitnah. Yang ketiga, la yasihu li ghairil ma'dzur an yuhrima bidh-dhuhri qabla salamil imami min salatil jumu'ah. Tidak sah bagi orang yang tidak ada uzur untuk ihram zuhur sebelum imam bagi salam daripada salat Jumaat. Ini kena faham elok. Orang yang tidak ada keuzuran untuk meninggalkan Jumaat, contoh saya, tidak ada sebarang keuzuran. Saya ni orang yang mukim, orang yang sehat, tak ada sebarang keuzuran untuk saya tinggallah berjumaat, maka haram bagi saya ihram zuhur selagi mana orang belum habis sembahyang Jumaat. Kalau saya ihram juga,
Contoh hari ni malah lagi sembahyang Jumaat. Hari ni sembahyang rumah orang tengah khutbah, saya pun Allahu Akbar sembahyang Zuhur. Zuhur saya tidak sah. Sebab apa? Sebab tuntutan ketika itu ialah saya wajib pergi sembahyang Jumaat, bukan Zuhur. Selagi mana saya boleh sembahyang Jumaat, maka saya kena pergi Jumaat. Kalau saya buat Zuhur juga tidak sah lah. Faham tak? Nah. Jadi terkeluar daripadanya golongan ni yang tidak ada uzur. Contoh mak kita, golongan yang tak wajib Jumaat. Contoh mak kita, kakak kita, mereka perempuan, budak kecil, mereka tak wajib Jumaat. Puak-puak ni tak datang Jumaat, tak, bukan sebab malas, tapi tak wajib. Maka semata-mata azan Zuhur, mereka boleh sembahyang Zuhur dan sembahyang Zuhur mereka sah. Yang tak sah sembahyang Zuhur selagi mana imam belum bagi salam tu, siapa dia? Orang sihat macam kita yang wajib pergi Zuhur. Kita ni laki, mustautin atau mukim, kita wajib pergi sembahyang Jumaat. Silap, kita wajib pergi sembahyang Jumaat, kita tak pergi. Tak boleh kita Allahu Akbar sembahyang Zuhur sebagai ganti kepada Jumaat. Tak boleh. Sebab apa? Nak ganti Jumaat tu mesti Jumaat tu tak ada dulu. Sekarang Jumaat sedang ada tu di masjid tu, sebelah rumah tu, pergi sembahyang sana. Tak sembahyang rumah Zuhur pun sah. Naam, hadza. Faham tak? Nombor 4, yundabu lirraji zawala udhrihi ta'khiru dhuhri hatta yai'asa min huduril Jumaah. Disunatkan bagi mereka yang berharap hilangnya keuzurannya untuk lambatkan Zuhur sehingga dia itu menyesal ataupun kecewa untuk hadir Jumaat. Macam mana nak dianggap seseorang tu kecewa daripada hadir Jumaat? Sekira-kira imam dah angkat kepala daripada rukuk yang kedua. Cerita benda ni. Nombor 4 ni dia nak bagi tahu kita apa? Dia nak bagi tahu kita kalau seseorang tu sakit. Contoh saya sakit demam panas. Bila demam panas, badan tak larat, keuzuran untuk saya tinggal Jumaat. Terutama kalau orang berumur lah, demam ni letih, nak bangun pun tak gerak, jadi tak pergi Jumaat. Okay. Zuhur tu saya nak sembahyang bila? Nak sembahyang awal waktu boleh. Dan kalau saya sembahyang awal waktu, gugurlah kefarduan Zuhur hari tu. Tak. Tapi molek comelnya, kalau saya berharap keuzuran saya ni hilang, di tengah-tengah waktu Zuhur ke, ataupun akan hilang dalam setengah jam lagi ke, tak, maka elok bagi saya lambatkan Zuhur. Tak payah sembahyang lagi, tunggu, sabar dulu. Sikit lagi sihat kot, insya-Allah. Tiba-tiba sihat sungguh. Bila sihat sungguh tu saya ambil kunci motor, perah motor, pergi sembahyang Jumaat lah. Boleh. Itu alasan sebab apa disunatkan kita lambatkan sikit bagi mereka yang berharap akan sembuh lah. Tapi kalau orang dah terlantar, memang tak ada harapan nak sembuh, sembahyang je lah terus, tak ada masalah. Di awal waktu itu lebih baik. Tapi kalau dia berharap mungkin tu hari-hari yang terakhir dia demam, tak, rasa-rasa boleh sembuh dalam keadaan tengah-tengah hari sikit ataupun dalam tengah waktu Zuhur, dah agak boleh sembuh, maka eloknya dilambatkan Zuhur. Lambatkan, tiba-tiba sembuh, molek comel, molek sihat, segar, bugar badan. Ketika itu dia boleh pergi sembahyang Jumaat. Tak. Okay. Jadi yundabu lirraji zawalu udhri ta'khiru dhuhri hatta ya'asa min huduril Jumaah. Disunatkan bagi mereka yang berharap akan hilangnya keuzurannya untuk lambatkan Zuhur. Lambatkan sekadar mana? Lambatkan sehinggalah dia kecewa untuk mengikut orang sembahyang Jumaat. Bila dia anggap sebagai kecewa? Bila mana imam bangun daripada rukuk yang kedua, rukuk rakaat kedua. Jadi imam sembahyang rakaat pertama, sembahyang rakaat kedua rukuk. Bila imam tu berangkat sahaja kepala daripada rakaat kedua, bila mana imam tu angkat kepala sahaja daripada rukuk rakaat kedua, angkat kepala daripada rukuk rakaat kedua, maka ketika itu dah sampainya waktu yas, kecewa, kita tak boleh lagi dapat Jumaat. Sebab kalau kita pergi sembahyang sekalipun, tak, memang kita niat Jumaat, sahaja sembahyang Jumaat 2 rakaat, sahaja sembahyang Jumaat mengikut imam kerana ta'ala. Tapi kita kena bangun 4 rakaat. Betul? Jadi dah kecewa dah untuk sembahyang Jumaat. Maka sehingga tahap itu, sehingga kadar itu, kita disunatkan takhir Zuhur. Lepas tu bila dah kecewa tu sembahyanglah Zuhur, tidak ada sebarang masalah. Nah, faham betul? Okey. Allah. Okey, kita berhenti dululah bagi waktu untuk sembahyang Zuhur.
atau baca sikit ni, kama qala sahibu safati zubat wa raq'atani farduha li mu'minin kullif hurrin ذكر مستوطن ذي صحة وشرطها في أبنية جماعة ب40 وهي. Jadi dah selesai syarat wajib sembahyang Jumaat serta masalah-masalah yang berkait. InsyaAllah kita akan masuk pula syarat sah Jumaat. Petang-petang sikit lah, lepas zuhur kan. Jadi sekarang ni kita sembahyang zuhur dulu, dan kita akan sambung lah dalam pukul tengoklah pukul 1.40 ke 1 berapa kan. InsyaAllah kita akan masuk syurutu sihatil Jumu'ah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.